ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukurul Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ. Situ. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْمَدْيَنِ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. فَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي صُدُورِ. Dan jika mereka, yakni orang yang kafir itu mendustakanmu, yang mendustakan akan Rasulullah SAW, maka yang demikian tidaklah pelik, akan menjadi satu benda kejanggalan. Kerana sesungguhnya sebelum mereka kaum Nabi Nuh dan kaum Ad, kaum Nabi Hud, serta Samud, kaum Nabi Saleh telah juga mendustakan Rasul masing-masing. Jadi semua Rasul-Rasul begitulah keadaannya, menerima ujian yang kuat daripada Allah Ta'ala. Dan demikian juga kaum Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Lut, semua mengalami peristiwa yang sama, iaitu mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga penduduk Madian dan Nabi Musa juga telah didustakan. Maka aku memberi tempoh kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku menimpakan mereka dengan azab seksa. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku. Maka bukan sedikit negeri-negeri yang kami binasakan dengan sebab kezaliman penduduknya. Lalu runtuh ranaplah bangunan-bangunan, dan bukan sedikit pula telaga yang telah terbiar, dan istana yang tersergam telah kosong ditinggalkannya. Oleh itu bukanlah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi, supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut, mereka menjadi orang-orang yang ada hati, yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna, kerana keadaan sebenarnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang ada di dalam dada. Tafsir ayat ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman menghiburkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kaumnya mendustakan mereka,
Mereka akan mengalami nasib yang sama seperti umat-umat yang terdahulu. Seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa dan lain-lainnya. Ini umat-umat yang telah mendustakan Nabi-Nabi itu, Allah SWT telah menurunkan azab kepada mereka pada waktu yang ditentukan. Maka binasalah kota-kota mereka dengan gedung-gedung dan istana-istana yang tinggi-tinggi megah, sumur-sumur dan sumber air menjadi kering. Sumur, telaga-telaga mereka habis, kering kontang. Ya, berbagai-bagai bentuk tindakan Allah Ta'ala kenakan kepada mereka yang kufur. Maka apakah orang-orang yang mendustakan kamu, wahai Muhammad SAW, tidak mengambil iktibar apa yang dialami oleh umat-umat sebelum mereka yang telah dibinasakan oleh Ta'ala kerana perlakuan perangai mereka tadi terhadap Nabi-Nabi utusan Allah Ta'ala. Itulah dengan menyaksikan kesan-kesan yang ditinggalkan oleh umat-umat terdahulu, agar hati mereka terbuka serta telinga yang tersumbat dapat mendengar kembali cerita itu sebagai pelajaran dari apa yang telah berlaku. Sesungguhnya bukan disebabkan mata yang buta dan telinga yang tuli orang yang tidak dapat mengambil pengajaran daripada peristiwa umat-umat terdahulu, tetapi sebab hati mereka telah buta sehingga tidak dapat memikir dan memahami tentang kejadian itu. Itulah puncanya. Maknanya hati mereka telah rosak, hati mereka telah keras, tidak boleh masuk pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Disebut oleh ulama di antara banyak perkara lah. Yang besar kali apa di antara ini. Sebab mata hati manusia menjadi buta. Ijtihaduka fima dumina lak wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi basirati minka. Ijtihaduka fima dumina lak, kamu memberikan tumpuan kesungguhan yang sungguh-sungguh pada benda yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, wa taksiruka fima tuliba minka, sebaliknya pula ditaksir, buat cuai dengan kefarduan kewajipan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kedua penyakit kembar ini akan menghasilkan apa? Ijtihaduka fima duminalak wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimas basirati minka. Dalil mata hati kamu dibutakan oleh Allah. Ya, dia bersungguh pada benda yang Tuhan dah jamin. Rezeki Tuhan dah jamin, dia punya bersungguh tu sampai dia tak nampak Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Sehingga bila dia dapat rezeki, dia nampak diri dia. Lupa dia nak sujud syukur kepada hadrat Allah Ta'ala. Itu perangai orang kafir. Jangan kita pakai. Yang kedua, dia cuai kewajipan-kewajipan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dari segi menuntut ilmunya, beramal, melaksanakan tuntutan dalam Quran dan hadis suruhan Rasulullah SAW, mereka lalai. Mereka menunaikan tuntutan nafsu mereka. Maka dua perkara boleh kena je. Itu dalil intimas, mana dah mata hati mereka dah dibutakan oleh Ta'ala. Bila dibuta, habis ceritalah. Nak berjalankan orang buta. Tentulah dia berjalan terdedah dengan risiko yang tinggi maknanya. Bila bagi lagi kalau dia memandu, orang buta start kereta naik dia kata tuan-tuan boleh naik. Jawab dia habis tu. Diri dia sendiri pun tak terurus bila dia buta.
apatah lagi nak memimpin orang. Akhir zaman ni banyak pemimpin-pemimpin yang buta, ya, yang buta dengan Quran, buta dengan arahan Rasulullah SAW. Sibuk nak memimpin, dah tak boleh memimpin, bagi orang lain, kan? Tapi apa sebab tu? Nafsu lah, kan? Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu amat menyuruh ke arah kejahatan. Yang malang lagi nafsu dia tak kenal. Nafsu, peringkat nafsu dia tak kenal. Ya, peringkat nafsu dan dia banyak. Dia masuk sudut ni, dia masuk di sudut ni. Sebab dia adalah racun yang merosakkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai satu tasliyatan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sebagai penyejuk hati jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitulah seterusnya pada umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada masalah. Ya, Rasulullah SAW adalah orang yang maksum, dapat kawalan rapi daripada Ta'ala. Ini maknanya menunjukkan pengajaran kepada kita bahawasanya Rasul-Rasul yang diutus oleh Ta'ala adalah orang yang paling kuat diuji, ya, dan dicoba oleh Allah SWT. Atau bila kita kena ujian, ingat para Rasul, ingat para Nabi. Nabi diuji. Lagi pula Nabi diuji, kan? Tengok sirah Rasulullah SAW. Ujian dalaman. Lahir-lahir tak lama, belum balik mak dah meninggal. Bapak dah tak ada. Apa tu? Ibu pula pergi. Pergi duduk dengan datuk. Tak lama datuk pula pergi. Oh, lagi dahsyat. Ya, ujian-ujian yang cukup hebat. Ini menunjukkan supaya apa? Mengajar kita supaya bergantung kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah karim. Qala Allah taala wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Wa ka'ayyim min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun summa akhaztuha wa ilayyal masir. Dan mereka meminta kepadaku, wahai Muhammad SAW, menyegerakan kedatangan azab. Mana tak ada pun, kata kena azab, tak ada pun. Kali Tuhan bagi, habis terus. Padahal Allah Ta'ala tidak sekali-kali akan memungkiri janjinya. Dan katakanlah kepada mereka, sesungguhnya satu hari dari hari-hari azab di sisi Tuhanmu adalah menyamai 1000 tahun dari yang kamu hitung. Ya, kita hari dunia 1000 tahun. Bagi Tuhanmu, ke sana pun sehari. Ya. Maksud dia, kita je rasa lambat. Padahal benda tu bagi Tuhan belum lagi. Dan bukan sedikit negeri-negeri yang aku beri tempoh, ya, sedang penduduknya berlaku zalim, kemudian aku menimpakan dengan azab siksa, dan ingatlah kepada akulah tempat kembali. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah manusia menyangka bahawa Tuhan jadikan diri tak ada tugas, peri-peri je satu. Ataupun mereka menyangka bahawa mereka tak kembali menghadap Allah Ta'ala. Jawab dia, mereka ada tugas besar. Dan mereka akan menemui saat kembali menghadap Allah Ta'ala. Maka ini satu perkara besar yang boleh memotivasikan jiwa kita untuk sentiasa bersiap siaga, menunaikan perintah dan arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar menjadi gulungan muti, orang yang taat. Tafsirnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa orang-orang kafir dan musyrik mendesaknya supaya Allah Ta'ala segera mendatangkan azab ke atas mereka. Takkan kerja bodoh ni. Atau minta rahmat, minta maknanya kebaikan, minta azab. Ini semua apa ni? Dia mencabar. Ya. Untuk apa? Membenarkan risalah yang mereka dustakan dan ingkari.
Mereka berkata sebagaimana diceritakan dalam ayat. Wa iz qal wa iz qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'azabin alim. Semua gila punya kerja. Wa iz qalu, ketika mereka apa? Menyatakan, dia berkata, wahai Tuhan kami, jika betul Al-Quran itu adalah benar dari sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Dia kata, in kana hadha Qur'ani huwal haq min indik, daripada engkau fa'amtir, curahkanlah, turunkanlah hujan. Hujan apa ni nak? Hijaratan, hujan batu kan. Wah, dia minta merang ni. Dan datanglah per kami azab seksa yang tidak terperi seksanya. Ya? Tapi bila Nabi keluar ajak mubahalah, penakut. Kan? Bawa datang. Anak-anak kamu, isteri kamu semua. Wa naj'alallahu la'natan 'alal kafirin. Allah Ta'ala minta Allah jadikan laknat pada orang yang berdosa. Tak berani kan? Ya, bulah ujah tak ni keluar. Ini kalau keluar habis kau dia. Pandai pula kan. Kan? Bila ada mubahalah kan? Peristiwa mubahalah. Tinggi sangat, Nabi kata buat keluar. Semua suku sakat kau semua buat keluar. Kita bagi pakat, berdoa, biar aku minta doa kepada Ta'ala supaya turunkan azab bagi orang yang berdusta ni. Tak berani. Kau ada pondan siam ni. Keluar lah mana kau nak tahu. Orang gentap dia habis semua sekali. Tak berani ni. Ini semua temerang ni. Kan? Ini temerang eskapur ni. Semua apa? Merang dia takut dan Allah. Kemudian Allah SWT berfirman bahawa dia sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya, ya, tentang tibanya hari kiamat, pembalasan musuh-musuhnya dan kemenangan bagi hamba-Nya yang patuh dan taat. Semua itu pasti akan berlaku cepat atau lambat sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah Ta'ala. Sehari pada perhitungan Allah adalah 1000 tahun di dunia. Bagi kita, lama dah Tuhan sehari. Betapa kaum yang zalim dan derhaka yang Allah tunggukan azabnya. Kemudian apabila tiba waktunya, Allah Ta'ala akan timpakan azab yang telah dijanjikan. Allah. Macam-macam perangai tu ni. Macam-macam fi'il kelakuan dalam sirah Rasul-Rasul menyebarkan agama Allah Ta'ala. Diugut, ditahan, buang daerah, ya, dipermainkan. Allah. Sini dicabar, kan? Mana? Tak ada pun ni. Ya. Orang kita pun ada juga perangai macam ni. Ya, aku tak semayang pun kaya. Aku tak semayang pun kaya. Kalau dia pergi suara masjid tak nampak senang pun ni. Ni cakap dia apa? Si bebal bin bangang. Tanya pertama, kau ibadat nak harta ke? Kita semayang ni nak kaya ke? Bukan itu matlamat ni. Kita semayang beribadat ialah diizharin ubudiyah, menzahirkan penghambaan diri bertuhan. Bukan kita nak harta kan. Siapa yang nak semayang ada ujung dia, ya, untuk dapat kaya. Tak ada. Semua lillahi ta'ala, ya. Tak setarap semayang kita 2 rakaat itu kau dengan dunia dan isi dunia. Tak tarap. Bukan harga dia. Raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat semayang sunat subuh je harga dia lebih baik pada dunia dan isi dunia. Kamu cari pusing-pusing tak dapat suku, tak dapat. Bukan nilai maknanya. Itu ada murid-murid yang macam tu. Aku tak semayang pun senang. Jadi dia ni nak tukar ibadat dengan apa? Dengan senang. Kepala otak dia perut. Kepala otak dia perut. Boleh makan, senang sudah. Dia tak tahu dia hamba Allah SWT yang ada tugas dan akan dibawa balik menghadap esok di akhirat. Yaumil mahsyar itu boleh tahulah.
Allah. Kemudian Allah berfirman bahawa dia sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya tentang tibanya hari kiamat, pembalasan musuh-musuh. Ya, semua itu pasti akan berlaku, lambat atau cepat di mana. Mana tadi? Qul ya ayuhan nas itu. Qul ya ayuhan nas innama ana lakum nadhirum mubin. Walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, hei manusia, aku tidak lain hanyalah seorang rasul, pemberi amaran yang menjelaskan keterangan-keterangan kepadamu. Tu je, bukan nak buat projek. Ya, bukan nak bagi kamu itu, bagi tidak. Itu bukan tugas aku maknanya. Itu bukan tugas rasul. Tugas rasul lebih besar daripada itu. Bukan nak bawa benda-benda untuk makanan dia dan untuk kesedapan nafsu dia, bukan. Tugas rasul ialah membawa hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia. Yang pertama, lahum maghfirah, ada keampunan. Ini besar keampunan tadi. Kalau kita kat dunia dia ada salah, tiba-tiba dapat keampunan, wah, lepas dia kan. Itulah suka. Ini akhirat lagi dahsyat. Sebab mana campur balik dalam keadaan berkubang dengan dosa, disediakan apa? Neraka jahannam. Innahu ma ya'ti rabba mujriman fali'annahu jahannam. Siapa yang balik menghadap Allah Ta'ala berkubang dengan dosa lagi, dia tak ada masa pada dunia nak bersihkan, ya, maka disediakan di neraka jahannam di situ. Allah. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh disediakan bagi mereka apa? Keampunan dan limpah kurnia yang mulia. Tafsirnya, ketika orang-orang kafir mendesak Rasulullah SAW agar mereka disegerakan azab, tidak kan? Orang minta dapat kesejahteraan, dia minta azab. Ini semua cakap-cakap lawyer buruk ni. Datang azab boleh mengelupu orang. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia. Ketiga, orang-orang kafir mendesak Rasulullah SAW agar mereka disegerakan azab. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, Nabi besar kita Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad SAW, bahawa aku adalah utusan kepada kamu untuk memberi peringatan. Ya, itu tugas Nabi SAW. Innama ana lakum nadhirum mubin, memberi peringatan, bukan nak bawa cerita yang kau nak, kan? Apakah akan menyegerakan azab ke atas kamu atau menangguhnya? Dialah yang maha berkuasa ke atas sesuatu. Ya, semua kerja Allah Ta'ala. Cepat ke nak bagi cash ke, nak lambat sikit ke apa, itu bukan kita punya urusan. Maka orang yang beriman dan beramal melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa mereka serta mengurniakan rezeki yang mulia. Sedangkan orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah, menentang Islam, menentang agama Allah, ia adalah penghuni neraka. Itu dia jawapan ni, tak payah banyak-banyak. Kau taat, ada tempat dia. Ya, kau derhaka pun ada tempat dia. Itu di antara pesanan Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan qala ta'ala walladzina sa'u fi ayatina ila akhir ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tu. Zikir ketiga berbekam itu. Betul.
Qala Imam Nawawi qaddasallahu sirrah. Kami riwayatkan juga di sana daripada riwayat Ibnu Abbas dengan sedikit tambahan. Kemudian kami riwayatkan juga di sana dalam riwayat Sayyidina Anas, dia berkata Rasulullah SAW apabila melihat wajahnya di cermin, bagi saya mengucapkan Alhamdulillahillazi sawwa khalqi fa'addalah wa karrama surata wajhi fahassanaha wa ja'alani minal muslimin. Itu doa Rasulullah SAW. Ya. Baca cermin, tengok cermin boleh doa. Ya. Betapa apa? Rangkaian hati itu tak boleh cerai dengan Tuhan. Mana-mana. Ya, tengok cermin boleh. Ya. Kalau ni tengok cermin bukan main ni. Wah, bukan main kerul lagi. Macam tak mati lah. Ya. Patut tengok cermin kena ingat. Ya, makhluk ni semua cermin. Ya. Bila cermin tadi kita nampak jelas, kalau kita cermin saja, kita tengok tak apa jelas, kita pun ambil apa? Kita pergi lap lah. Ambil kain, pegang kain, lap cermin tu. Pakai apa? Ikutlah pakai apa? Shampoo ke nak bersihkan biar dia terang. Bila kamu pandang cermin zahir, jangan lupa cermin batin. Cermin hati kamu tu cermin. Ya, kalau tak boleh pandang Allah Ta'ala, tak boleh ingat ke Tuhan, bahawa cermin ada masalah. Patutnya begitu tengok cermin. Sebab di sini Rasulullah suruh syukur. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menciptakan penciptaanku. Kita sedar bahawa kita ni ciptaan Tuhan. Jangan kita tak sedar bahawa dia itu adalah makhluk Tuhan. Ya? Dan mengimbangkannya, yang telah memuliakan bentuk wajahku. Seimbang atau menjadi cantik. Dan cantik bentuk wajah dan memperindahkannya, ya, dan menjadikannya termasuk golongan orang yang muslim. Itu paling besar dia. Ya, wa ja'alani minal muslimin. Jadikan kita daripada orang yang menyerahkan diri taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok cermin berdoa kita ni. Allah. Kemudian zikir ketika berbekam. Nak bekam pun dia baca kan. Nak makan dia baca, nak minum dia baca, nak jalan dia baca, naik kenderaan dia baca, turun tempat kenderaan dia baca dia. Maknanya suruh kita apa? Sentiasa hati jangan putus dengan Allah Ta'ala. Itu boleh iman insan yang mulia. Nabi kata afdalul iman anta alamallahi sumakun. Iman yang paling afdal kamu sedar akan Allah di mana saja kamu berada. Semua dia Nabi ajar begini. Kemudian kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi indal hijamah kanat manfaat hijamati. Siapa yang membaca ayat kursi, ya, ketika berbekam, maka akan bermanfaat baginya bekam ni tadi. Itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kelebihan ayat kursi. Kemudian zikir ketika telinga berdengung. Nak dengung telinga? Bekam, zikir, ya, dengung telinga, zikir, semua dia kan. Dia kata wala zikrullahi akbar. Zikrullah itu benda besar, merangkaikan hati kita dengan Allah Ta'ala. Kata Imam An-Nawawi, kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Abu Rafi' radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW dia bersabda, Rasulullah SAW bersabda, iza tannat uzunu ahadikum fal yazkurni, kemudian wal yusalli alayya wal yaqul zakarallahu bi khairin man zakarani. Apabila telinga seorang kamu tadi berdengung, ya, hendaklah segera mengingatiku, membaca selawat kepadaku, ya, baca selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan lepas baca selawat tu baca ni. Apa dia? Zakarallahu bi khairin man zakarani. Sungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan dengan kebaikan bagi orang yang sedang mengingatiku. Sebab siapa yang mengingati Rasulullah SAW selawat banyak kelebihan.
Kemudian zikir ketika kaki berasa kebas. Semua ada tuan ya. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Haytham Ibnu Hanas, dia berkata pernah kami bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba kaki kami kebas. Seorang mengatakan kepadaku, sebutkan orang yang paling engkau cinta. Dia pun berucap, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan seterusnya kebas itu hilang seperti baru dilepaskan daripada ikatan. Disebut nama Rasulullah SAW. Tak syirik ke ni? Sebut nama Nabi itu minta dengan Tuhan. Dia minta dengan Tuhan macam mana caranya dan kita makna minta dengan cara tawassul kepada dengan keberkatan Rasulullah SAW. Kan tak ada masalah. Disebut ya Rasulullah SAW, kan? Hilang kebantu. Kita orang Melayu bila kata apa? Lupa dia kan. Allahumma salli alaihi wasallam. Bagus lah tu. Dilupa je Allahumma salli alaihi wasallam kan. Banyakkan selawat. Dan kami riwayatkan juga dalam kitab Ibnu Sunni daripada Mujahid. Ni anak murid kepada Ibnu Abbas. Mujahid, bukan Mujahid tu, Mujahid tu lain. Tu Mujahid ni. Dia berkata, seseorang berdekatan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berasa kakinya kebas. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sebutkan orang yang paling engkau cinta. Dia mengatakan apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan serta-merta kebasnya hilang. Masya-Allah. Ya. Minta sebut dengan perkataan, minta dengan Allah Taala lah. Yang beretikadkan makhluk memberi berkat itu syirik. Kita minta, yakin kita dengan Allah Taala. Keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kasih itu. Hubbun Nabi, hubbun Nabi. Kasih kepada Nabi banyak manfaat besar. Kemudian kami riwayatkan juga di sana daripada Ibrahim Ibnu Munzir Al-Hizami, salah seorang guru bagi Imam Al-Bukhari, yang dia riwayatkan di dalam kitab sahihnya. Dia berkata penduduk Madinah berasa takjub daripada indahnya bait syair Abu Atahiyah. Dia kata apa? Wa tahdaru fi ma'dil ahabina rihluhu fa in lam yakul ya utbu lam yadhhabil hadar. Artinya terkadang kakiku berasa kesemutan, rasa kesemut, kebal. Kalau tidak mengucapkan wahai utbah, kesemutan tidak akan hilang. Ini maknanya apa? Kita menyebut akan nama Rasulullah SAW. Itu keberkatan ni lah. Kemudian boleh mendoakan keburukan bagi orang yang melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin. Boleh. Kajian bab ini sebenarnya sangat panjang dan dalil-dalil pun sangat banyak daripada Al-Quran, As-Sunnah dan daripada perilaku para ulama, baik ulama terdahulu maupun terkini. Mana Allah SWT berfirman di banyak ayat dalam Al-Quran tentang para nabi, iaitulah sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan keburukan kepada orang-orang kafir yang jahat sangat. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pada perang Ahzab, perang Khandaq, mengucapkan mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara. Amin. Tuhan penuhkan kubur umat ini dengan api dan kama syaghaluna anis salatil wusta.
mala Allahu kuburahum wa buyutahum nura kama syagaluna anis salatil wusta. Semoga Allah Ta'ala memenuhkan kubur dan rumah-rumah mereka dengan api, Nabi kata. Ya, sebagaimana mereka menyibukkan, mana mengganggu kami daripada salatul wusta dan sembahyang asar. Dia kacau macam-macam kan. Rasul doa kan. Ya. Kalau kita biar terbakar yang dan kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari berbagai jalur bahawa Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi mereka yang membunuh para penghafaz Al-Quran radhiyallahu anhu. Ya, baginda terus-menerus berdoa selama sebulan penuh, masya-Allah. Ia dah susah kan, minta tolong dengan Rasulullah SAW. Sudah suruh dia pergi buat ni, maknanya ada tempat, ada ternakan unta, sebab situ kan. Kemudian disertakan untuk mengajar mereka tadi guru-guru Quran, guru pengajaran dibunuh kan. Oh, tak amat menyayat hati Rasulullah SAW. Ini Rasulullah doa sendiri. Ya. Allahumma al'an ya ri'lan wa zakwana wa usayyah. Habis tadi. Rasulullah sebut nama tu. Ya Allah, laknatlah kabilah ya ri'lan, zakwan dan usayyah dan musyayyah. Habis satu kabilah, 3 kabilah kan. Allah, dahsyat. Sebab pembunuhan ni amat ngeri dilakukan ni. Kemudian Imam Nawawi kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang tentang kisah Abu Jahal ya, dan teman-teman daripada Quraisy ketika mereka meletakkan usus unta di atas punggung Rasulullah SAW. Korang hajar sembahyang, dia ambil usus unta letak itu. Baginda mendoakan keburukan bagi mereka. Baginda apabila berdoa selalu mengulanginya 3 kali. Mana benda tu besar. Baginda mengucapkan, Ya Allah, azablah Quraisy. Ya Allah, azablah Quraisy. Ya Allah, azablah Quraisy. Kemudian mengucapkan, Ya Allah, azablah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, sampai 7 orang hingga akhir hadis. Masya Allah. Direct betul-betul bagi. Sebelah bagi. Ya. Kemudian kami riwayat dalam hadis Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma shdud ya wata'atak ala mudar. Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini ya kasini Yusuf. Ya Allah, beratkan azabmu atas kabilah Mudar. Ya Allah, jadikanlah azabmu atas mereka bertahun-tahun seperti tahun-tahun Nabi Yusuf. Mana kemarau panjang kan. Ya. Allah turun ya. Rasulullah ada doa tu buat dia. Secara umum pula doa Rasulullah kepada apa? Orang yang silap mengatur kedudukan cara hidup. Ya, orang suruh jadi hamba kepada Allah, dia jadi hamba kepada wang ringgit. Rasulullah doa tu. Ta'isha abdud dinar wad darahim. Celaka dan binasalah orang yang menjadikan diri dia hamba kepada wang ringgit. Berat nak ni. Sebab tu bila jadi hamba wang ringgit memang dah kena makan sumpah Nabi SAW. Ya, dia tak kenal kebenaran dah, dia rasa. Walaupun asal dia ulama, walaupun dia kerti agama, bila kepala otak dia dah masuk, racun ni habis. Dia bercakap dia tak betul, dia rosak, binasa. Na'udzubillah. Tu doa Rasulullah SAW ni kan. Awas kita jangan terkena doa. Doa tu parah. Ambil dunia untuk apa? Ibadat. Jangan ambil dunia atas dasar lain. Ambil dunia atas dasar lain nak memuas kendak dia. Dia kena singgah doa ni habis. Apa berat singgah kalau doa dia kena? Langsung dia tak nampak jalan Islam gelap. Ayah habis hanyut gitu. Kemudian kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma shdud. Nabi baca ya Allah, beratkanlah azab kepada kabilah Mudar. Dan kami riwayatkan dalam Sahih Muslim
daripada Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala bishibalih inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Faqal kul bi yaminik, qala la astati. Qala la istata'ta ma mana'ahu illa kibr. Qala fama rafa'aha illa fi Allah. Habis ni. Bahawasanya ada seorang dia makan dengan menggunakan tangan kiri, ya, di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah suruh makan tangan kanan. Baginda menegurnya, makanlah dengan tangan kananmu. Dia menjawab, aku tidak boleh. Ini kau ajar ni. Padahal tangan dia tak sakit. Dia kata, tak boleh. Dia kata, dia buat main ni. Baginda bersabda, semoga kamu tidak akan pernah boleh. Habis. Tidak ada yang menghalang selain daripada kesombongan. Ini sombong baik ni. Ya, dia pandang dia hebat, dia besar, sombong. Dia pun telah sanggup, dia tidak sanggup mengangkat tangan suapnya ke mulutnya sampai mati. Jam, lumpuh terus. Nak angkat tangan kanan dah tak boleh dah. Ya. Kena sekali orang Nabi SAW ambil tu. Sebab kita apa pun bila ambil husbi yamin. Ambil dengan tangan kanan. Makan tangan kanan, cedok lauk pun tangan kanan, dia cedok lauk tangan kiri. Kena kotor. Tu kan sunnah Nabi tu Mak Salim ni. Syaitan tu. Kau tunggu saya tu Haji Mustafa kalau makan dengan dia tinggi dia tepuk pun kan. Syaitan gitu. Kita style. Style apa? Style sombong. Kena ada gaya. Siapa dia ikut? Kapi dia ikut tuan. Rasulullah suruh kanan. Menatang kapi yang makan kaki. Kau ikut kapi. Ya, takkan sebebal manusia. Sunnah Rasulullah dah ada. Cuma cedok tu pelan lah. Yang aku gambar lauk ni. Orang tengok menseram dulu rumah. Di gambar nasi penuh cedok lauk. Orang betul kanjat. Kan? Bersihlah tangan bukan sikit. Dengan kanan, tangan kanan, tangan yang mulia. Mengambil dengan tangan yang mulia. Ya. Bersalam pun mulia. Dia masuk sekaut, habis sunnah Nabi. Salam tangan kiri. Kapi dah akal ke dia, tuan. Nampak? Dia orang main lalu, tuan. Ya. Kesuruh kanan, dia buat kiri. Kesuruh macam ni, dia buat macam ni. Kan? Allah. Sebab apa? Quran ada dedakan. Walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi amin. Yahudi Nasara tak akan reda kita sampai bila-bila. Dia akan cari jalan untuk memesongkan kita daripada sunnah Rasulullah SAW. Ya, makan, jalan, cara pakaian, cara semua cara dia akan rosak. Lepas tu bila kita berhati-hati dengan berpegang pada Quran dan sunnah, insya-Allah selamat. Ya. Jadi orang yang dimasukkan dalam hadis ialah Bushra iaitulah bin Ra'i. Allah. Al-Air Al-Asja'i, seorang sahabat. Dalam hadis ini terdapat dalil bahawasanya mendoakan keburukan bagi orang yang menyalahi hukum syariat. Ya nah dia lawan tuan-tuan, degil sangat lagi doa je lah. Nabi tunjuk kemudian nak doa bagi dia apa? Bagi dia kena tindakan Allah Taala pun boleh, sebab ada nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sallallahu Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal qulubi